Terima kasih, Datuk Speaker. Selamat kembali bertugas. Saya rindu tak dengar suara Datuk Speaker hari ini. Alhamdulillah kita Tambah lagi seminit, silakan. mengucapkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dapat mengambil bahagian dalam bahaskan ucapan terima kasih kepada Tuanku yang telah pun berucap dalam Dewan pada 13 yang lalu. Di antara benda-benda yang Tuanku sebut, saya kira menjadi penting untuk kita semua hayati ialah bagaimana Tuanku telah meminta supaya satu keadaan politik yang lebih stabil dan Tuanku sendiri telah pun menghargai usaha ke arah merealisasikan pendekatan baru kerjasama dui partisan di antara semua pihak. Tuanku menyebut ini kerana untuk memastikan suhu politik negara ini berada dalam keadaan yang terkawal. Jadi sudah tentu kita menyambut baik sebagai ahli parlimen pembangkang yang melihat bahawa sudah tiba masanya bahawa kita mesti memberikan perhatian yang lebih terhadap membina suatu negara yang lebih stabil, memberikan kedudukan menyelamatkan keadaan khususnya dalam keadaan pandemik 19 ini, keadaan ekonomi yang tidak tentu arah. Oleh sebab itulah akhirnya pihak pembangkang khususnya PIHIS telah pun bersetuju untuk mementeraikan satu MOU dengan kerajaan. Jadi sudah tentu rakyat di bawah tertanya-tanya, adakah ini suatu yang jarang-jarang berlaku dan pelik kerana tiba-tiba apabila kerajaan baru yang susah kita nak sebut, kerajaan keluarga Malaysia, saya panggil kerajaan PM Ismail Sabri, tiba-tiba dia telah pun memberikan laluan dengan menjemput pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan untuk berbincang tentang bagaimana sama-sama boleh kita turunkan suhu politik, akhirnya bagi bekerjasama bagi memastikan bahawa masalah yang dihadapi oleh rakyat ini dapat diselesaikan. Alhamdulillah, kita sambut dengan memberikan sepenuhnya harapan agar semua yang kita catatkan di dalam MOU itu dapat kita laksanakan dengan satu niat dan tujuan bahawa masalah rakyat dapat kita selesaikan. Sudah tentu di antara perkara-perkara yang penting, Tuan Speaker, yang kita sebut selalu ialah tentang Undi 18. Bagaimana Undi 18 ini menjadi penting pada kita. Sebab selama ini kita menyangkakan bahawa anak-anak muda, kita telah bahas panjang, anak muda 18, layakkah mereka menjadi pengundi-pengundi. Tetapi kita telah bincang panjang, kita mengatakan bahawa kalau anak-anak muda berumur 18 ini, kita benarkan mereka menjadi tentera dan polis dan mereka menggalang nyawa mereka untuk mempertahankan negara. Tetapi kenapa pula apabila datang untuk mereka membuat pilihan, memilih kerajaan, kita mengatakan mereka ini tidak layak, mereka masih mentah, mungkin mereka tidak cukup umur untuk membuat keputusan bagi memilih sebuah kerajaan. Jadi Alhamdulillah, di antara perkara yang kita sebut dalam MOU itu, bahawa Undi 18 ini mesti kita selesaikan dan mereka yang berumur 18 ini mesti boleh mengundi dalam pilihan raya yang akan datang. Yang keduanya ialah tentang pembaharuan parlimen ini sendiri. Sistem yang kita ada yang telah pun berjalan baik, tetapi kita lihat ada kebincangan-kebincangan yang berlaku. Jadi sudah tentu kita mahu sistem yang kita adakan ini diperbaiki dan sudah tentulah semua juga kebincangan ini dapat kita selesaikan. Alhamdulillah, ini juga telah pun termaktub dalam MOU itu. Dan seterusnya ialah kita nak melihat bahawa semua yang disebut secara hitam putih dalam MOU itu dapat kita laksanakan. Sebab itu saya kira Ketua Pembangkang telah pun menyebut walaupun kami bersetuju untuk bersama-sama dengan kerajaan PM Ismail Sabri ini memastikan bahawa kita dapat sama-sama membangunkan negara, kami tidak menjadi sebahagian daripada eksekutif. Kami menyokong untuk memastikan apa juga yang telah pun diperkatakan, apa yang telah dijanjikan dalam MOU itu dapat dilaksanakan. Dan sekiranya ianya hanya tinggal kata-kata, sudah pasti kami akan mengambil tindakan
seterusnya tidak berdiam diri tetapi terus menjadi pembangkang yang akhirnya akan menolak apa juga yang akan dilaksanakan oleh kerajaan sekiranya tindakan-tindakan yang disebut tidak dilaksanakan. Untuk Speaker, yang keduanya saya nak sebutkan tentang pandemik COVID-19. Saya melihat bahawa sudah tiba masanya angka-angka yang disebut oleh kementerian setiap hari, kadang-kadang angka-angka yang disebut dan dicatatkan itu tidak memberikan makna apa-apa kepada kita. Sebagai contohnya, apa gunanya kita menyebut tentang kes-kes baru, jumlah kes yang sembuh harian, kes-kes yang aktif dan sebagainya. Saya kira kena ada satu cara melaporkan supaya laporan itu hendaklah lebih bersifat objektif. Rakyat di bawah sudah penat dan lelah dan dihidangkan dengan angka-angka yang saya kira tidak memberikan manfaat sekadar untuk maklumat saja. Ini tidak akan memberikan apa-apa makna kepada kita. Sebab itu saya mencadangkan kerajaan lebih memberikan angka-angka ataupun maklumat-maklumat yang lebih positif, yang lebih memberi makna supaya memotivasikan rakyat di bawah supaya sama-sama untuk memerangi COVID ini, untuk sama-sama mengambil tindakan untuk pastikan COVID ini dapat dilandaikan. Jadi saya cadangkan supaya kerajaan melihat balik adakah angka-angka yang sentiasa kita pamerkan itu memberikan manfaat atau tidak kepada kita semua. Di samping itu saya kira ada juga cadangan supaya kerajaan harus memberikan penekanan yang lebih kepada penduduk rakyat kita, negara kita supaya sama-sama memperbaiki kedudukan diri kita. Maknanya dengan melakukan senaman yang lebih, dengan memakan makanan yang lebih, supaya akhirnya tidak bergantung kepada apa yang ada yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan ataupun agensi-agensi lain. Ini bermaksud harus ada tindakan-tindakan yang dikira tindakan yang lebih personal untuk pastikan kita semua menjaga diri kita. Untuk Speaker, seterusnya saya nak menyebut tentang apa yang sedang berlaku khususnya di negeri saya, di Kedah. Saya melihat sekarang ini Kedah hampir seluruh daerah di Kedah berada dalam keadaan red zone. Kenaikan jumlah mereka yang dijangkiti dengan COVID-19 ini tiba-tiba melonjak dalam masa 2 bulan yang lepas ini kepada satu angka yang amat menggerunkan. Jadi apabila kita analyse apakah sebab yang menyebabkan satu negeri yang nun di atas di sana, yang tidak padat penduduknya seperti di Kuala Lumpur ataupun di Johor, tetapi negeri pertanian yang penduduknya tidak sepadat negeri-negeri yang membangun, tetapi mendapat menghadapi satu jumlah yang luar biasa jumlahnya. Di antara penyebab-penyebab yang boleh saya sebutkan di sini ialah yang pertama sekali, kehadiran vaksin yang amat lambat. Kehadiran vaksin yang amat lambat dan tidak mencukupi. Saya kiranya kami mendapat vaksin yang cukup pada masa yang tepat, saya rasa sudah tentu masalah ini dapat kita selesaikan dengan lebih awal dan kawalan dapat dilaksanakan. Ada kes-kes di tempat saya, Sungai Petani berada di dalam daerah Kuala Muda. Ada orang yang telah mendaftar seawal bulan Februari untuk dapat satu dos, sekarang ini masih lagi belum terjadi. Ini bermaksud ada masalah dalam pengagihan vaksin dan juga ada masalah dalam MySejahtera itu sendiri. Di samping itu, kita lihat tidak ada polisi yang jelas tentang memberikan vaksinasi kepada pendatang-pendatang yang tidak berdokumentasi. Mereka yang tidak berdokumentasi ini, khususnya daripada Rohingya, ramai berada di Kedah dan mereka ini hidup dalam komuniti kami.
Mereka berada di kampung, di bandar, dan mereka juga berada di taman-taman. Jadi bila tidak ada satu polisi yang jelas, jadi KKM khususnya, saya berjumpa sendiri dengan pengarah, saya berjumpa dengan apakah polisi yang ada sekarang. Jadi oleh kerana tidak ada polisi yang jelas, akibatnya mereka yang tidak mempunyai, mereka yang kita anggap sebagai pendatang haram, yang tidak mempunyai dokumentasi, akhirnya tidak divaksin. Sedangkan mereka hidup dalam komuniti. Jadi mereka inilah di antara carrier, penyumbang kepada merebaknya virus ini dalam komuniti-komuniti di Kedah. Di samping itu, ramai penduduk-penduduk Kedah yang tinggal khususnya di Kedah Selatan, sama ada di Kulim, Sungai Petani, yang bekerja di Pulau Pinang, yang bekerja di kilang-kilang. Apabila kilang-kilang tidak ditutup pada waktu yang sepatutnya 2 bulan yang lalu, ramai di antara mereka yang bekerja di kilang berkomunikasi dan berulang-alik menaiki kenderaan daripada Sungai Petani, Kulim ke Pulau Pinang, ataupun mereka yang bekerja di Pulau Pinang tetapi tinggal di Sungai Petani. Akhirnya, apa yang berlaku saya melihat, walaupun ada sekatan-sekatan jalan raya, tapi agak pelik. Polis akan cek kereta-kereta saja. Tanya ada surat tak? Tetapi motosikal yang dipandu laju tidak ditahan. Sedangkan kebanyakan mereka yang bekerja di kilang-kilang menunggang motosikal. Jadi mereka inilah yang terlepas daripada sekatan jalan raya dan tidak dicek. Akhirnya apa yang akan berlaku? Ada kes-kes di mana dalam satu kampung sampai 7-8 orang meninggal dalam masa seminggu. Jadi ini yang menjadi masalah yang kita ada. Saya harap pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan, mempercepatkan suplai vaksin ke Kedah, khususnya di kawasan-kawasan yang amat memerlukan seperti di Kuala Muda dan juga di Alor dengan kadar yang segera. Betul, saya juga nak sebut tentang efek COVID kepada ekonomi negara. Semua ahli parlimen telah cakap bagaimanakah mereka yang terlibat dalam penjagaan amat menderita sekarang disebabkan oleh lockdown yang terlalu lama. Jadi saya ingin mencadangkan, oleh kerana proses untuk membenarkan masyarakat bergerak sedang berlaku. Fasa-fasa telang telah pun dibuka, di mana masyarakat akan insya-Allah dibenarkan untuk menjalankan kehidupan seperti biasa dalam masa terdekat ini. Saya memohon supaya kerajaan kami tidakkan segera supaya membenarkan mereka-mereka yang ingin memulakan balik penjagaan mereka. Harus ada satu polisi di mana kerajaan federal, kerajaan persekutuan memaklumkan kepada kerajaan negeri supaya membenarkan mereka yang terjejas penjagaan mereka ini memulakan penjagaan dengan memberikan segala bentuk bantuan, mikrokredit dan sebagainya. Termasuklah membuka kawasan-kawasan baru bagi mereka memulakan penjagaan. Seperti contohnya pasar malam, pasar hari dan lain-lain dengan tidak mengenakan syarat-syarat yang ketat. Dengan memberikan mikrokredit, dengan memberikan lesen percuma untuk tahun ini. Dengan memeriahkan balik keadaan penjagaan supaya akhirnya mereka dapat hidup dengan keadaan yang jerai. Ya, jerai. Silakan. Ya. Terima kasih Wabi Sungai tadi yang Ketua. Tempat kita di Gurun berlaku kepala ayam dan berlaku banjir menyebabkan di kawasan Gurun tu terlibat dengan rumah-rumah di tepi sungai Rizab tu. Jadi apa pandangan YB tentang rumah-rumah yang ada di tepi sungai itu? Adakah hasil pembalakan di atas Gunung Jerai? Sekian, YB. Terima kasih Yang Mohd. Saya nak masuk tentang banjir ini, ada tajuk dia. Soal yang kita sebut ialah bagaimana terlihat Yang Ketua, bagaimana kalau alam sekitar ini kita tidak kawal. Dia soalnya apa yang berlaku di Jerai itu hanyalah satu episod kecil.
Tetapi di seluruh negara ini, kalaulah tidak dikawal alam sekitarnya, kalaulah tidak dikawal penebangan hutannya. Saya masih ingat lagi apabila menteri di Jabatan Perdana Menteri sekarang, bekas menteri yang menjaga alam sekitar dahulu, kita sebut ini. Bagaimana kalau sekiranya hutan-hutan kita tidak kawal? Bagaimana sekiranya hutan-hutan ini kita tidak jaga? Inilah yang akan terjadi. Saya masih ingat lagi, ada juga pemimpin-pemimpin di negeri-negeri yang mengatakan, sekiranya federal tidak membantu kami dari segi keuangan, kami akan tebang hutan-hutan kami. Macam mana boleh buat statement macam tu? Ransom kerajaan federal. Kalau sekiranya kamu tak bagi bantuan keuangan kepada kami akan tebang hutan negeri kami. Itu satu tindakan saya kira yang tidak berpatutan. Kerana hutan ini bukan milik kita. Hutan juga bukan milik kerajaan. Hutan ialah milik rakyat. Hutan ialah untuk masa depan. Sebab itu apa yang berlaku di Kedah itu satu contoh episod yang sangat kecil. Banyak lagi episod-episod yang kita tengok di luar. Sama ada di Pahang ke, di Terengganu ke, di negeri-negeri lain. Sama. Kalau sekiranya hutan tidak dijaga. Semua orang tahu bahawa inilah akibatnya. YB, pohon tambahkan YB. Jadi sebab itu last kali saya yang untuk kalau bagi seminit lagi saya minta, saya amat setuju dengan pengerang yang membawa isu tentang sistem pilihan raya. Saya juga ingin mencadangkan supaya sistem ini kita lihat kembali, malah kita harus ada keberanian untuk membuat perubahan kepada sistem pilihan raya kita. Saya ingin mencadangkan supaya juga di samping apa yang disebutkan di pengerang, saya ingin mencadangkan supaya ada party list pun. Tuh. Party list juga harus dipertimbangkan dalam sistem yang kita ada sekarang. Sebab dengan party list ini akan memastikan sesiapa juga yang lompat, dia boleh lompat parti, tetapi parti yang menang di kawasan dia itu tidak akan hilang. Maknanya dia boleh lompat setinggi mana dan jatuh setinggi mana pun, dia pergi seorang-seorang dia lah. Tetapi parti yang dia menang itu tetap menjadi pilihan rakyat dan kerjaan yang dipilih oleh rakyat itu tidak akan jatuh. Jadi saya cadangkan supaya kita menyokong pandangan pengerang untuk membawa satu usul ke parlimen ini untuk melihat sistem pilihan raya kita ubah supaya masa depan kita lebih terjamin. Terima kasih Tuan Speaker. Saya mohon untuk. Terima kasih Yang Berhormat. Dijemput Yang Berhormat Kuala Langat. 12 minit. Sudah potong 2 minit, 3 minit.